Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman host anda untuk episod ke-6 Malaysia Baca Apa Hari Ini. Dan seperti yang anda bagi pengikut-pengikut yang telah mengikuti siri Bual Bicara Buku Malaysia Baca Apa Hari Ini, inilah episod yang ke-6 dan pada episod kali ini kita membawakan satu tajuk dan tema yang sering diminta oleh saya punya follower, iaitu tentang penulis-penulis wanita yang menjadi kegemaran anda. Dan seperti biasa, formatnya kita ada 2 orang panel dan setiap panel akan membicarakan dan berkongsi 5 buku mengikut tema 5 buku kegemaran mereka. Jadi bersama kita pada malam ini, kita ada 2 orang panel merangkap penulis wanita, iaitu yang pertama kita ada Husna, novelis psikik yang diterbitkan oleh Fiksi. Hai Husna. Hai, Assalamualaikum semua, sorry. Waalaikumsalam. Dan yang kedua, kita ada Syiraho, iaitu novelis siri Athena yang diterbitkan oleh Iman Publication. Hai Syiraho. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okay, dengar suara. Okay. Sebelum tu, Syiraho dengan Una tahu tak format kita macam mana untuk buat bicara malam ni? Saya dah tengok yang adult tu. So saya macam boleh nampak jugalah. Tapi tak apa, untuk Una dan juga untuk Syiraho, untuk para pendengar, sama ada anda berada bersama kita di dalam Zoom atau yang sedang secara live di Twitter saya, Wina Baca Apa Ini, ataupun di Facebook Jejak Tarbiyah, ataupun di channel YouTube saya, formatnya sama seperti 5 episod dahulu. Kita akan ada 5 pusingan di mana setiap panel akan berkongsi. Contohnya pada pusingan pertama, mereka akan berkongsi buku yang pertama. Una pergi dulu, kemudian diganti oleh Syiraho. Kemudian kita akan masuk pada pusingan kedua, akan berkongsi buku yang kedua sampailah kita diakhiri dengan buku yang kelima. Jadi begitulah kita akan gila-gila. Jadi untuk tema kita pada malam ini, kita akan berbicara tentang penulis-penulis wanita yang digemari oleh kedua panel kita, Una dan Syiraho. Jadi, untuk tidak membuang masa lagi, saya nak menjemput Una dahulu untuk berkongsi kepada kita novel ataupun karya penulis wanita pertama untuk beliau kongsikan pada malam ini. Silakan Una. Okay, hai, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Saya punya first book, kira penulis pertama lah yang memberi inspirasi kepada saya, tak lain tak bukan, dia kekal menjadi top 1 favourite author adalah Ismifa Ismail. Okey. Kalau bukunya ada bersama panel, boleh tunjuk pada kamera untuk... Saya ada penutup universe dia je. Okey. So yang the first tu ada kat rumah sebab saya kat bilik sewa sekarang. So Ismifa Ismail ni saya punya favourite book daripada banyak-banyak tu. Saya suka siri seruan tapi tak ada kat sini. So dalam kiranya series kalau nak baca buku Ismifa Ismail, dia keluarkan dengan buku Jangan Baca Novel Ni. Jangan Baca Novel Ni tu kira dia punya percubaan yang pertama lah dalam the start of the universe, permulaan universe ni. And then itulah yang 3 buku ni, yang hitam tu, cover hitam. Ni. Yang Jangan Baca Novel Ni, lepas tu tajuk kosong ni dan cakar, simbol cakar. Tidak, dia sebab dia the second row. Ini. Yang tu. Okey. Kena start dengan yang tu dulu. Tapi yang tu bukanlah itu saya punya WordPress yang lama. WordPress Husna. Wow, top juga Okay. Saya dah lama tak melawat WordPress. Okay, itu sebenarnya yang terbaik adalah yang karya Ismifa Ismail yang terbaik start daripada box set seruan tu. JBNI pada saya macam celup kaki dululah. And then selepas trilogi seruan barulah yang ke-7 ni. Ini kira penutup universe, dia punya OG karakter iaitu Anom, Adib, Munir dan lain-lain lah. And then lepas tu baru ada dia punya cerita tepi ataupun side story. Tapi cerpen ke novelette kot, macam Serigala. Saya tak ingat lah sebab saya tak baca yang side story. Saya stop di sini je sebab saya sayang. Saya jenis bila saya terlalu sukakan sesuatu cerita tu, saya sayang nak menghabiskan universe tu. Boleh relate. Sampai buku ni setahun lebih kot baru saya sambung baca. Yang seronoknya dengan siri Ismifa Ismail ni, pertamanya sebenarnya saya sangkakan Ismifa Ismail ni adalah seorang penulis lelaki sebab nama dia ada. Baru hari tu saya tahu rupanya adalah seorang penulis wanita bila Una beritahu dekat DM macam okey, dia tu fakta baru bagi saya.
Sebab Ismifah Ismail saya mula kenal dia masa tu kiranya saya baru nak explore buku apa yang best lah. Okay. First saya punya cerita kegemaran kan bukanlah macam cerita romance. Macam tu lah, saya bukan top favourite saya lah. Saya nak try macam thriller, misteri. And then saya mulalah explore buku Prima, buku Alaf 21 yang thriller dan yang seram apa semua tu lah. And then saya macam tertanya-tanya ini je ke? Kemudian saya try Noveram. Kemudian saya tertanya ini je ke? Lepas tu saya nampak, saya nak try indie. Tapi saya takut masa tu nak baca buku fiksi, ironi. Faham dia kata. Saya sendiri punya fiksi kan. Saya takut masa tu nak try fiksi ataupun nak try buku Ismifah Ismail. Sebab dua tu saya jumpa selepas buku Prima. And then saya try lah buku Ismifah Ismail. Saya pergi masa PBAKL 2017 kot. Beli yang trilogi JBNA dulu, kemudian terus jatuh cinta. Saya tak pernah jumpa penulis yang boleh menangkap perhatian saya dalam first dengan second page sahaja. Dia punya penulisan tu macam, tak tahu lah, dia macam gaya penulisan dia macam jackpot tau, macam inilah yang saya cari-cari. Saya baru jumpa. Jadi sebenarnya semesta ataupun universe yang dicipta oleh Ismifah Ismail ni dia tentang apa? Yang saya tahu novel ni cerita hantu kan? Saya pernah baca novel pertama dia rasanya. Tapi dah lupa dah macam mana cerita dia. Tidak semestinya cerita hantu, tapi start dengan cerita hantu. Okay. Dia macam dark fantasy tau. Okay. And then dia start daripada OG karakter iaitu watak utama dia Anom, Munir, Adib. Bermula daripada kisah dia orang lah. And then ada Suraya. Suraya tu ada kaitan dengan Anom. Yang tu kena baca lah, nanti spoiler. Kemudian bila masuk seruan tu lah baru kita nampak Ismi explore bahagian dystopian. Ada distopia. Lepas tu manusia yang boleh melihat masa depan. Dan ada konspirasi yang macam orang yang nak memusnahkan orang yang beriman macam tu lah. Macam mereka buat human testing. Buat human testing lah. Itu yang menyebabkan wujudnya serigala yang manusia yang mutate jadi serigala. Dia boleh berubah jadi serigala. Yang tu pun ada side story dia. Kiranya macam dia explore banyak genre tau. Dia start dengan seram. Lepas tu dia dystopian, futuristic dystopian. And then dia masuk balik misteri dengan dark fantasy. Yang ni memang betul-betul dark fantasy. Gory. Jadi setiap novel yang Ismifah hasilkan dia memang saling berkait rapat. Maksudnya dia memang tak ada novel yang stand alone. Gitu ke? Tak ada lagi lah yang kecuali yang Mahsuri tu. Saya rasa yang tu je kot yang Mahsuri dengan Cinta Out of This World. Dua tu je yang stand alone. Yang lain semua adalah trilogi ataupun bersiri. Kiranya dalam universe yang sama lah. Menarik. Yang terbaru Siri Sihir. Yang tu pun saya tak baca lagi sebab saya sayang. Masalah. Tapi nak baca dia tak tahu bila. Okay. Tapi dia keluarkan e-book dulu. Dia tak keluar printed lagi. Sayang. Ismi ni yang menariknya dia punya gaya bahasa tu macam kita payah nak jumpa dekat penulis sekarang sebab gaya bahasa tu dia macam menyentuh emosi tau. Dia punya gambaran sangatlah visual dan ada kesenian dia. Dia banyak menggunakan colour palette. Atmospheric element tu memang sangat-sangat menjadi dan saya susah nak tengok penulis yang berjaya buat lah. Dia memang hebat lah. Menggambarkan atmosfer. Nak saya try baca. Boleh ke? Baca macam first. Bacakan dulu apa buku surat pertama yang menangkap guna tu. Kemudian kita akan pergi bersyarah pula. Silakan. Okay. Ini dia punya permulaan lah. Sebelum start novel 7 ni. Aku tulis walaupun mata pena tidak pernah bertemu kertas. Aku tetap tulis pada angin. Kulakar dengan senyummu. Pada daun, ku petik dengan tawamu. Pada bulan, ku rindu dengan matamu. Aku ada dalam setiap nyawa. Tiada dalam sebarang kata. Nukilan aku tak ada siapa akan baca. Kerana kisah ini bukan tentang aku. Bukan tentang mereka, tapi tentang kita.
Pada wajah anakku, ku karang segala sayangku. Pada dada suamiku, ku ukir segala cintaku. Aku tulis dengan segala kudratku. Penaku nyawa, dakwatku darah. Sebelum mati, aku ingin berserah. Nama aku Anom, nama aku Suraya, dan ini adalah karyaku yang terakhir. Dia punya opening. Boleh tahulah kenapa Una, Saya tak boleh. tapi tak apa, terima kasih. Dia macam remang tau setiap kali baca buku dia macam, ya Allah, macam dia berdescribe macam ni. Tak tahu nak cakap. Okay, Una, buku pertama daripada Husnari, iaitu tulisan Ismifah Ismail yang telah membina semester sendiri yang terdiri daripada berapa buku tadi? 8 buku. Start dengan JBNI 3, Trilogi Seruan 3, kemudian 7. 7 lah? Memang 7 lah. Pada yang Universe tu. kalau anda nak memulakan membaca dalam pengembaraan semesta yang dibina oleh Ismifah Ismail, boleh bermula dengan yang mana dulu? Jangan baca novel ni dulu. Baca novel ini dulu. Dan saya yakin novel ni boleh didapati di mana-mana kedai buku di Malaysia. Kalau tak pun boleh dibeli melalui Shopee saja, sebab sekarang memang beli online sahaja. Ataupun kalau tak jumpa juga boleh contact dia terus kat Facebook. Dulu macam tu lah. Nama yang sama, Ismifah Ismail. Ya. Ismifah Ismail. Jadi itulah dia novel pertama kita pada malam ini. Novel Ismifah Ismail daripada Husna. Baik, Syirahul. Yeah. Kita boleh apakah novel pembukaan yang mahu dikongsikan oleh saudari Syirahul? Silakan. Okay. Sudah, saya nervous. Okay, so novel pertama, saya tak tahu nak start dari mana, so saya start dengan yang saya baru baca lately lah. So novel pertama saya, Mawadah Ilmi, Ingin Pulang, tulisan Auni Zainal. So ini adalah novel dia yang keempat lah dengan 5 publication. Okay, so kenapa saya suka, kalau nak cakap pasal penulis dia lah, saya suka cara dia describe cerita tu kot. Maksudnya tentang karakter tu. So macam kalau Auni Zainal ni bila dia bawa perjalanan karakter dia tu, kita kenal kot karakter dia tu. So dia macam saya sebagai pembaca seolah-olah macam berada dalam tubuh karakter tu lah. Maksudnya apa yang dia fikir, apa yang dia rasa tu digambarkan dengan baik. So macam kadang-kadang geram jugalah, dia macam kalau main game yang ada pilihan jawapan tu kan, kalau penulis dia bawa ke arah lain, kita macam kenapa dia buat macam ni, macam tu lah, dia jadi emo sekali lah. So kenapa saya pilih novel ni, basically sebab kalau boleh saya kompreskan novel ni tentang apa, saya akan cakap novel ni adalah novel yang menyembuhkan trauma masa lalu. Betul kot? Okay. Tema dia. Tema dia tentang? Dia tentang watak Mawadah ni, dia orang yang bukan lari dari masalah. Maksudnya dia jenis dia tak nak menghadapi masalah yang rooted daripada childhood dia. Okay. So dia bila dia kira macam trauma-trauma masa kecil, dia tak settlekan trauma-trauma masa kecil. So bila dia dewasa, benda tu jadi efek dalam kehidupan dia. Dia jadi rasa macam bila dia disakiti ke, bila dia rasa sedih, dia rasa benda tu layak sebab dia banyak dosa. Itu cara Tuhan sayang dia. Sedangkan macam kalau Kak Uni dia sebut dalam novel dia lah, sedangkan Islam memang ada je ajar supaya kita keluar daripada kesedihan. Kita tak patut bersedih lama-lama lah. And then tema, kalau antara 4 novel ni saya rasa Mawadah Ilmi ni dia bawa tema yang lebih heavy, kejut saya. Tema yang lebih berat tetapi lebih emosional lah bagi saya. So sebab macam dia kalau dari segi dunia karakter ni Kak Uni bawa pasal tema watak yang orang tengok baik tapi sebenarnya pencabul. Ibu bapa yang boleh menderhaka kepada anak dia. Bagi saya dia macam tema-tema yang berani lah. Tema-tema yang selalu orang tak nak sebut dalam kebanyakan novel. Dia bukan tema tabu tapi dia tema yang orang jarang katakan. Orang jarang ataupun orang tak tahu nak ulas macam mana. So dia macam nak benda ni pun kalau kita berbual public pun tak selesa kan. So macam tema-tema macam ni dia bawa dalam novel ni. So nice lah. And dia bukan sekadar, kenapa saya cakap dia menyembuhkan trauma masa lalu, sebab
dia bukan saja menggambarkan watak ni struggle dengan apa yang dia alami, tetapi macam mana watak Mawadah ni keluar daripada situasi dia tu. So macam sebagai pembaca dia boleh, selain dia boleh relate, oh dulu masa kecil dia pun macam ni, parent macam neglect emosi dia. Tapi macam dia bukan novel yang pasif lah. So macam along the way tu kita boleh belajar, oh kalau parent kita macam ni rupanya kita nak hadapinya macam mana, apa yang patut kita buat, macam mana kita nak recognize perasaan kita. So dia benda macam tu lah, dia macam saya tak tahu nak cakap macam mana, dia macam wholesome lah. Sebab banyak aspek kita, macam bila kita membesar, bukan nak suruh membenci parent ke apa, ada benda yang kadang-kadang kita tak settle lah, ya parent kita tak sempurna. Tetapi saya tak ingat siapa pernah cakap, J.K. Rowling rasanya dia kata there is an expire time untuk kita salahkan parent kita. So macam novel ni lebih cakap tentang benda tu lah, macam mana kita nak berdamai dan menerima parent masa lalu, benda-benda yang menyakiti kita dah masa lalu, dan menjadi orang yang lebih better lah di masa dewasa lah. Menarik. Jadi buku ni boleh dapatkan di mana kalau pembaca di luar nak beli? Kalau pembaca luar nak beli, pertama dekat Iman Shop, website Iman Shop obviously, Shopee Iman Shop pun boleh, ataupun ejen-ejen Iman pun boleh. Kalau dekat dia buku berdekatan, Populate BH ada tak silap saya? Harganya? Harganya RM30. RM30. Jadi kepada siapa yang berminat untuk dapatkan Mawadah Ilmi Ingin Pulang, tulisan Auni Zainan, anda boleh dapatkan di kedai-kedai yang Syarahul dah sebutkan tadi, ataupun mudah type dah ada judul buku dekat Shopee, guarantee akan keluar. Dan harganya adalah RM30. Jadi itu buku pertama yang dikongsi oleh Syarahul pada malam ini. Pusingan pertama. Pusingan kedua, kita berbalik semula kepada Una. Una, apakah buku penulis wanita kedua yang Una nak kongsi dengan kita pada malam ini? Silakan. Okay, buku yang kedua ataupun lebih kepada penulis lah, iaitu Message karya Anali Ju. Anali lah, penulis Anali. And then saya mula kenal Sis Anali ni semasa dalam proses mencari juga. Saya kenal di FB, dia adalah penulis di bawah penerbitan Prolog Media. Masa tu saya banyak riki-riki lah, saya tengok macam mana diorang punya buku macam mana kan. Rupanya Prolog Media ni dia adalah romance, mixed genre lah, romance plus mystery, romance plus time travel plus fantasy plus thriller. So benda tu macam memberi nafas baru kepada penerbitan lah masa tu saya tengok. And then Message ni masa saya baca dia adalah sebuah cerita yang walaupun dia tebal, saya tak ada buku dia. Message yang merah putih tu. Yang tu. Shopee tu. Yang ada tu. So Message ni dia adalah time travel di mana watak Arya kot dia punya, saya baca dah lama, 2017 ke. Arya adalah watak utama, and then ada seorang watak lelaki ni di mana mereka berdua ni berhubung melalui sebuah lukisan. Kiranya lelaki tu daripada masa depan, Arya tu daripada masa kini. So macam mana dua watak ni boleh berjumpa pada present day. Sebab dua orang ni masih hidup pada present day. So macam menarik lah tengok macam mana diorang reunite nanti. Lukisan tu macam mana? Lukisan tu timbul tiba-tiba dekat canvas ke macam mana? Dia mendengar suara melalui lukisan tu. Oh, okey. Lukisan tu memang ada dekat dalam rumah tu. So, mula-mula dia pelik lah. Masa dia masuk rumah, dia pelik kenapa ada bunyi ketuk-ketuk-ketuk. Yang lelaki tu dulu pelik kenapa ada bunyi ketuk-ketuk. Sebab Arya baru masuk dalam apartment tu, baru pindah. And then bila dia tengah baca buku ke, tengah nangis seorang-seorang ke, tengah bercakap-cakap ke, yang si lelaki ni pelik. Daripada mana datang suara ni? Dia punya lukisan yang tergantung di dinding dalam rumah yang sama tapi pada masa depan. Dia dengar melalui situ. Arya pun dengar melalui situ. So daripada potret tu lah mereka berkomunikasi, jatuh cinta, and then macam mana mereka reunite pada masa kini lah, pada present day tu sangat menarik lah saya tengok. Macam ni lah, Your Name atau Kimi no Nawa. Saya tak tengok lagi. Oh, okay. Jangan spoil. Jadi sebenarnya konsep meretas masa di mana orang daripada masa lalu dan orang pada masa sekarang dipertemukan melalui satu medium ni pun sebenarnya satu
Bukan something new kan. Saya pun yang kalau perasan saya pernah kongsi baru-baru ni, minggu ni juga, buku yang saya baru baca iaitu Lonely Castle in the Mirror. Tulisan lupa nama penulis yang agak barulah di Jepun, dan konsepnya pun sama, dia tentang bagaimana orang daripada masa dulu dan orang dari zaman sekarang boleh bertemu dalam satu dunia fantasi, dunia yang tidak tertakluk saya kena baca fizik. Sebab ialah macam mana orang yang daripada zaman dulu dan sekarang boleh bertemu semua kan. Saya lupa cakap tu spoiler alert, sebab benda tu dia dah kan dah last novel, so saya minta maaf lah pada siapa yang belum baca bila saya dah ni. Tapi menarik sebenarnya konsep tu, dan hanya saya pernah terbaca lah dalam satu artikel, tak pasti artikel apa, dan saya pun lupa apa gist dia, tapi message dia, tapi gist dia lah di Jepun dia ada satu konsep benang merah tau. Mungkin Syarahu boleh terangkan kalau Syarahu tahu. Dia pasal merah ni adalah nasib yang mengikat setiap daripada kita. Tak kisahlah kita datang daripada era mana, daripada masa bagaimana, tapi selagi benang tu terikat, contohnya saya dengan orang lain di zaman 80-an, 90-an, tapi kalau dia terikat, dia akan bertemu juga. Kenapa saya rasa macam pernah tengok dalam anime lah, tapi tak ingat anime mana. Rasanya Kimi no Na wa yang menggunakan benda. Kimi no Na wa rasa. Maybe saya browse YouTube tu macam nak tengok clips kan. Saya baca artikel tu kat mana, tetapi menariklah konsep tu, konsep benang merah. Saya tak tahu apa nama, saya lupa apa dalam istilah Jepun dia, tapi itu antara konsep menarik lah. Dan ramai juga penulis kreatif fiction menggunakan konsep itu untuk menggerakkan naratif dan cerita mereka. Dan apparently Anna Lee pun menggunakan trope yang sama dalam novelnya Message. Jadi Message nak kongsi kat buku Anna Lee lain. Kenapa kami perlu membaca buku Anna Lee? Sila dakwahkan. Sebab kenapa belum baca? Saya Perasaan dia macam satu bagi dia ada nilai sentimental pada saya lah, sebab masa tu saya tengah mencari buku-buku yang pelbagai kan. And then buku Message pada masa tu saya nampak macam memberi satu harapan kepada penerbitan lokal lah. Macam rupanya boleh kita terbit buku yang macam ni, rupanya ada. Tak adalah macam bila romance tu betul-betul centered on romance. Tapi buku Anna Lee, tak kisah dia tulis buku apa pun, wajib beli sebab dia punya gaya penulisan dia dan cerita dia, dia jenis santai. Bila baca tu kita rasa fun and kita rasa puas lah bila baca. Macam dia punya penulisan tu sendiri, kita rasa puas. Dia mudah dibaca dan meninggalkan rasa puas lepas kita baca. Buku dia yang berat sikit pun Butterfly kot, sebab Butterfly ada kaitan pasal abusive relationship dalam perkahwinan. Sesuatu yang hilang saya tak baca lagi. Nanti saya cukup duit saya beli. Okay, so daripada banyak-banyak karya Anna Lee, berapa yang Una dah baca? Cukup tak kalau nak top 3 kepada pembaca kalau nak bermula membaca buku Anna Lee? Kalau nak mula start dengan Message, and then Hello It's Me, Jika Aku. Butterfly ni dia kira berat sikit lah. Anna Lee try untuk explore toxic relationship. Sesuatu yang hilang tu saya tak baca lagi. Okay. Menarik. Sebenarnya dua Ni Jika Aku. Una sebutkan dulu tu saya tak pernah baca lagi. Itu sebenarnya satu benda yang biasalah dalam sebanyak episod yang saya kendalikan. Kebanyakan nama-nama penulis ataupun nama-nama judul buku yang panel-panel sebelum ni cadangkan memang saya tak pernah baca lagi pun. Dan semestinya ia masuk dalam senarai to be read saya lah. Sebab itulah kan kita buku nak baca tu banyak, tapi masa tu tak ada. Saya faham. Kalau bukan masa pun duit tu tak ada nak beli buku tu. Itu kan elemen-elemen paling penting. Tapi tak apa, yang penting kita bualkan, kita bicarakan, kita kongsikan tentang bahan-bahan bacaan untuk untuk saya tahu, untuk kawan-kawan kita yang sedang menonton live pun tahu tentang kewujudan buku ni. Macam yang Una sebut tadi lah, rupa-rupanya ada je karya-karya tempatan kita, karya-karya lokal kita yang lari daripada bentuk-bentuk konvensional ataupun yang kita tak pernah tahu pun yang rupanya ia wujud dalam pasaran buku kita. Maka ini antara inisiatif yang saya buat lah untuk memperkenalkan buku-buku itu kepada khalayak umum. Terima kasih Una. Itu buku ataupun penulis kedua yang Una kongsikan pada kita malam ini, iaitu Anna Lee. Baik, kita pergi pula kepada Syarahu. Adakah Syarahu nak berkongsi tentang penulis secara umum ataupun nak kongsikan judul secara spesifik? Itu saya tak tahu. Kita serahkan pentas kepada Syarahu. Silakan. Okay, terima kasih. So, penulis dan buku, cik dulu.
yang saya nak cakap lepas ni adalah novel Puteri Naga, saya tak pasti nak sebut macam ni, Tiberius Puan Ser, Puan Sri Rahayu punya novel. Saya sebab kalau tengok biodata dia ada 13, tapi masalahnya saya baru baca 2 je novel dia. Tapi saya suka lah. Satu lagi Impulse Roh. Impulse/Roh. Itu novel dia yang pertama saya baca. Okay. So saya ke penulisnya dulu lah kot So apa yang saya suka dengan Puan Sri Rahayu ni, dari dua novel yang saya baca, satu kalau boleh saya perasan Puan Sri Rahayu dalam dua-dua novel dia, Puan Sri Rahayu dia memang banyak angkat macam mana, dia macam banyak kritikan sosial, dia suka ketengahkan kritikan sosial, dia suka ketengahkan persoalan moral. So kalau macam novel Impulse Roh tu, dia cakap tentang roh, nama pun Impulse Roh kan, roh dan kaitannya dengan minda. So macam a bit filosofi sikit. Saya dia menang hadiah sastra. So saya suka lah, itu dia memang macam mana, dia sci-fi dan dia memang membahaskan tentang macam nak cakap, saya dah lama tak baca, saya baca sekolah menengah. Etika eksperimen jugalah. Tapi pokoknya sama juga macam kalau itu sci-fi kan, kalau Puteri Naga Tiberius ni dia fantasi. Fantasi yang memang dunia fantasi ala-ala Lord of the Ring, The Hobbit, The Witcher macam tu lah. So yang ni dia fantasi. Tapi siang tadi saya reread balik sebab saya baca ni 2017 masa dia baru terbit tu. So tadi saya macam nak ingat-ingat lah jalan cerita dia balik, saya baca lah balik. Kemudian saya perasan macam ada fakta-fakta sains diselitkan dengan cantik lah dalam novel fantasi. Selalu fantasi ni orang tak letak fakta sains sangat, tapi dia memang masukkan fakta sains yang betul. Antaranya dia cakap pasal perkahwinan yang dalam susu galo yang sama. Maksudnya senang kata sumbang mahram lah. So dia cakap tentang banyak penyakit lah lahir sebab darah tak, which is benda tu betul lah sebenarnya. Lepas tu dia ada satu proses ni nak buat penawar racun. So kalau macam in real life, sebab dia nak buat penawar racun tu, dia suntikkan racun tu dalam kambing. I mean kalau in real life dia tak betul lah, tapi proses buat anti venom tu memang menggunakan venom tu dan medium dia. So macam ada beberapa fakta sains yang accurate lah. Tentu saja trivia Puteri Naga Tiberius saya suka. Tapi yang paling saya suka sebenarnya itulah bila Puan Sri Rahayu ni, bila dia bawa dia macam mana, kalau macam Auni Zainal tadi, dia karakter dia dekat dengan kita. Kalau membaca karya-karya Puan Sri Rahayu ni, saya perasan dia boleh jadi karakter dia tu mungkin kita tak nampak sangat apa yang dia fikir, apa yang dia rasa. Kadang-kadang apa yang dia rasa tu sekejap je. Tapi yang membuatkan saya tertarik dengan novel Puan Sri Rahayu ni adalah kritikan dia terhadap kalau macam Puteri Naga Tiberius dia cakap pasal pengkhianatan, pasal apa tu namanya? Tiba saya lost word pula. Perhambaan. Tema besar dalam cerita ni adalah perhambaan. So dia macam ada beberapa scene tu, watak Sula. Watak Sula ni dia hamba. Lepas tu macam ada satu watak putera raja ni, putera Basilius. So putera Basilius ni dia cakap lah, dia ni orang yang macam tak pandang sangat kasta-kasta sosial tu. Tapi dia larikan diri dari istana. So Sula ni macam tanyalah, dia larikan dari istana ni tak ada apa-apa ke? So dia cakap lah dia ada hamba. Hamba dia tu dalam novel ni dia cakap pasal mimik. Mimik ni dia boleh menyerupai dia dan gantikan dia dekat istana. Macam tu lah. So macam Sula ni cakap balik lah, kenapa tak bebaskan dia kalau memang tak kisah tentang kasta sosial ni kan. So dia kata macam memang tak pernah ada orang buat, tak pernah ada raja buat macam tu. Lepas tu macam Sula ni cakap lah, kenapa kau tak jadi yang pertama? Macam tu lah. So macam benda tu macam dia macam tak ada, dia macam saya rasa bila cakap pasal perhambaan ni macam satu, dia macam zaman yang kita dah susah nak relate lah. Dia susah nak relate. Tapi bila benda tu perbahasan
kasta perbahasan tentang keadilan sosial tu dibawa dalam novel ni, dia jadi macam something yang logical, something yang kenapa kau tak buat macam ni, something yang tak heavy dan tak terlalu jauh lah untuk relate. Dunia dia pun saya suka. Saya baru main The Witcher, so bila baca Puteri Naga ni saya rasa macam masuk dalam dunia The Witcher. Fantasi naga dunia perang tu Betul. Okay. Jadi macam kalau kita nak berbicara tentang world building kan, apa kekuatan world building yang dibina oleh Kak Sri dalam novel Puteri Naga Tiberius ni? Okay, so saya tak sure dia down atau dia macam ni, sebab Puteri Naga ni kalau orang yang baru nak baca Puan Sri Rahayu, kalau macam tak pernah layan Lord of the Rings ke apa, dia mungkin susah sikit kot. Tapi kalau memang dah biasa tengok fantasi, sebab bila kita masuk dalam dunia Puteri Naga ni, dia macam kita masuk isekai tau. Kita macam zero tapi dunia tu dah establish. Betul. Masa first time saya baca, saya struggle lah. Saya rasa macam cerita ni slow sangat. Ada banyak benda saya tak tahu. Lepas tu sebab saya dah main The Witcher, sebab The Witcher ni dia punya lore, dia punya cerita-cerita background dia banyak sangat, saya nak catch up. So macam saya dah, bila saya baca balik, enjoy, okay je sebenarnya. Tapi kena sabar lah, maksudnya bila baru masuk dunia Puteri Naga tu, tak boleh expect tahu semua. Tapi slow-slow tu akan macam, wah, naga ni macam ni, sejarahnya begini, pemerintahannya begini, kenapa ada sistem perhambaan. So memang slow-slow lah. Dunia tu make sense pada kita. Narik. Saya Kak Seri pun pernah jadi panel untuk episod 2. Cekai kan? Cekai ke Alam Batas. Hilal Ashraf, novelis fantasi terkenal juga di Malaysia, dan juga Hasif Ryan, penulis dengan yang terbaru di Kudeta Puspa. Tapi betul lah, time tu pun kita orang ada bincang banyak lah pasal world building, tentang kenapa karya fantasi ni memang siapa yang pembaca yang like pembaca ringan tapi tiba-tiba nak terus tuju ke dunia fantasi, dia memang satu pilihan yang salah lah. Dia berlakon Dia terkejut. Nak masuk dunia fantasi ni dia kena ada kesabaran, sebab macam Syarahul kata tadi, kita yang kosong ni tiba-tiba datang satu dunia yang memang dah establish. Yang undang-undang fizik dia dah ada, maknanya kalau undang-undang metafizik dia dah ada, kalau bahasanya, agamanya, kepercayaan mereka, sistem mereka yang memang kalau fantasi memang sama sekali 100% berbeza lah daripada dunia kita, realiti kita hidup sekarang. Jadi Sri Rahayu Muhammad Yusof, karyanya iaitu Impas Roh dan juga Puteri Naga Tiberius, buku kedua daripada Syarahul pada malam ini. Baik, kita akan beralih pula pada pusingan ketiga. Kita berbalik semula pada Una. Silakan Una, buku ketiga ataupun penulis ketiga yang Una nak kongsi dengan kita malam ini. Mic kena buka. Okey. Buku atau penulis ketiga, dia adalah Cassandra Clare, famous dalam Shadowhunter, famous untuk menulis Shadowhunter series. Tapi yang ni semua penulis yang saya pilih ni dia mempunyai nilai sentimental. Pada saya. Sebab saya kan all about feelings kan, over sikit. Cassandra Clare ni, dia ni saya mula discover sejak saya mula tonton BookTube. Kiranya memang betul-betul hype lah buku dia. Shadowhunter series. Ada banyak lah dalam siri tu. Tapi first book dia memang tak best. Dia start best daripada City of Glass. Yang tu memang dia dah start naik lah. And then sampai 3 yang ke akhir, dia ada 6 dalam Shadowhunter series. 3 yang terakhir tu best. And then The Infernal Devices pun best. Yang buku dia yang ketiga, The Infernal Devices, Clockwork Angel, Clockwork Prince, Clockwork Princess. Saya baca Clockwork Princess tu sampai saya nangis. Saya tak pernah macam, masa tu saya tak pernah nangis sebab baca buku, tapi bertisu-tisu. Apa tu? Saya suka gaya penulisan Cassandra Clare setiap kali dia menulis, especially buku dia selepas City of Glass lah, nampaklah improvement. Dia punya gaya penulisan dia macam Ismifah Ismail, dia menyentuh hal-hal emosi yang delicate. Kemudian bagaimana dia nak buat kita sayang kepada watak tu. Kalau yang adult kan dia lebih fokus kepada genre romance kan. So Cassandra Clare ni dia romance juga, tapi dia mix genre dengan
fantasy ataupun more like dark fantasy action macam tu lah. Dark fantasy plus action. So lepas saya baca buku Cassandra Clare, barulah saya perasan yang saya ni memang ada kecenderungan untuk suka benda-benda yang ke arah action, dark fantasy lah. Sebelum So tu dia macam mempengaruhi saya punya penulisan juga lah. Una, Ya? sebelum tu boleh tak kalau Una terangkan sedikit pada kita punya penonton apa itu dark fantasy? Apa itu genre fantasy? Dark fantasy Dark fantasy ni apa yang saya faham, dia fantasy tapi dia explore bahagian yang gelap sikit macam syaitan, macam jin. Macam benda-benda yang macam kalau tulis dalam buku ni mampus kena tabuh dengan family lah, macam tu lah. Yang macam benda yang tabu, kalau kita tulis mungkin orang akan cakap kita macam tulis buku tahyul ke apa, tapi kalau kita memang meraihkan kreativiti karya, saya rasa okey je kalau kita tulis dark fantasy. Dia mempengaruhi saya punya penulisan lah. Cassandra Clare dengan Ismifah Ismail, dua-dua ke arah dark fantasy sebenarnya bila di penghujung universiti. So itulah dia punya, saya suka Cassandra Clare ni sebab dia punya penulisan dia menyentuh emosi dan dia boleh buat kita suka watak. Walaupun the first two books tu memang watak utama tu macam budak-budak sangat, tapi akhirnya kita suka melihat mereka membesar pada 3 terakhir buku Shadowhunters dan The Infernal Devices lah yang paling best. Dia kiranya genre dia adalah aksi, fantasy, dark fantasy, misteri jugalah. Okay, cerita Shadowhunters ni dia adalah cerita di mana half human berlawan dengan konflik dengan syaitan. Kiranya tugas dia adalah fight the demon, and then demon tu dia tak mati, dia akan bila menggunakan dia punya pedang kan, blade tu kan, dia akan terserap masuk ke dalam dimensi dia balik lah. Tu kira konsep Shadowhunters lah. Kiranya mereka ni melawan demon dan menghalau masuk ke dalam dimensi balik lah. Kira tak menceroboh ke dunia manusia lah. Sebab dia menceroboh di dunia manusia, dia macam dia boleh influence manusia lah. So itulah tugas Shadowhunter. Shadowhunter ni dia punya tugas lah pemburu bayang. Macam tu lah. Menarik. Jadi memang ada 19 buku dalam keseluruhan siri semesta oleh Cassandra Clare ni? Agak banyak sebenarnya. Kalau nak baca dia kena ikut publication order. Dia ada beberapa siri kan. The Infernal Devices, The Last Arm. Dia start dengan Mortal Instruments. And then The Elder's Curse ni baru lagi rasanya. Kiranya macam Cassandra Clare, dia punya cara dia menulis dulu. Kemudian nanti dia akan masukkan buku-buku di tengah-tengah siri. Itu yang terjadi dekat The Infernal Devices. Dia masuk dekat tengah-tengah siri Shadowhunters. Yang first tu dia Mortal Instruments. So kalau nak baca, kalau tak nak di-spoil, kena baca mengikut tarikh tahun dia terbit. Bukannya mengikut siri, kena complete siri ni dulu, Macam tu lah. Ni the order how they were published. Okay. Nanti paling puas macam ni lah sebab tak ada spoiler sangat. Kena buku Cassandra Clare ni pun agak terkenal juga dalam kalangan booktokers yang adult. Ya, sangat terkenal semasa tahun 2015, memang betul-betul hype mah. Betul. Okay. Mungkin boleh cuba baca nanti sebab buku dia banyak sangat jadi tak sanggup nak baca dia. Saya faham. Mesti tandanya nak baca yang dia punya sambungan dia macam mana dan sebagainya. Jadi begitulah, tapi tak apa, kita boleh mula sikit kan. Sikit-sikit lama-lama dia bukit. Kalau nak utamakan baca siri Shadowhunters dulu, tapi bersabar dengan buku first lah, Shadowhunters. Kemudian The Infernal Devices, then Lady Midnight. Tiga ni saya suka lah. Baca ikut publication order. Baik, itu adalah penulis yang ketiga daripada pada malam ini, Cassandra Clare. Dan kalau anda adalah pengguna TikTok dan anda banyak follow akaun-akaun booktokers yang terkenal dekat sana, buku ni pun antara buku yang selalu disebut dalam buku recommendation mereka, sekali dengan V. Schwab, siapa dia nama-nama yang terkenal dalam
apa nama kah? Penulis no, yang Shadow Yang Akotar, penulis Akotar, Sarah J. Maas. City of Brass, Jade City, macam-macam lah. Itu pun nama-nama yang saya nak baca tapi belum ada kesempatan dan wang untuk membeli lagi. Tapi tak apa, kita tunggulah dulu. Begitulah dunia pembaca buku ni kan. Nak baca banyak tapi kemampuannya tak ada. Kalau boleh baca macam The Flash kan best. Kan? Habis, macam ni habis. Tapi itulah tak apalah. Kita bacalah mana yang mampu kan. Yang penting dia bermanfaat untuk kita. Terima kasih Una. Baik, kita pergi pada Syarahul pula. Buku ke penulis? Silakan Syarahul. Okay, so untuk seterusnya more on buku kot sebab tapi buku ni ditulis oleh Hannah Alkaf. Dia buku Gila, A Journey Through Moods and Madness. So buku ni biasa orang tak tahu sangat. Biasa kalau orang cakap Hannah Alkaf dia akan cakap The Way of Our Sky. Saya tak baca lagi The Way of Our Sky tu. Saya baru baca beberapa bab. Lepas tu saya tak berani nak teruskan sebab penulis ni orang cakap utamakan kesihatan mental sebab dia cerita detail kan scene orang tu saya tak ingat bipolar ke apa watak tu so saya tak teruskan lagi lah sampai sekarang. Tunggu dah habis lockdown dah bertenang baru saya sambung kot. Tapi saya ni buku pertama Hannah Alkaf lah yang saya baca. Masa tu saya pergi gerak budaya, masa tu saya tengah ambil semester leave sebab depression. So saya cari bacaan untuk saya tahu lagi lah tentang penyakit-penyakit mental ni kan. So saya jumpa ni lah kat gerak budaya. So Gila Journey Through Madness ni dia bukan novel lah, dia macam anekdot. So Hannah Alkaf dia kumpulkan cerita-cerita orang yang ada skizofrenia, depression yang agak severe jugalah bila saya baca. So apa yang saya suka, obviously cara Hannah Alkaf ni cerita tu dia macam orang tu, kita tengok experience orang tu depan mata kita. Tapi yang saya suka dekat dalam buku ni adalah macam mana bila saya baca buku Gila ni, saya rasa ni buku yang bagus lah kalau siapa-siapa lah yang rasa denial ke, yang rasa tak nak percaya ke, yang rasa nak tahu ke, tak kisah. Tapi buku ni dia memang bawa kita kenal satu sisi dunia yang kita tak pernah tahu. So macam saya, mungkin dia macam bawa saya keluar dari bubble yang saya pernah tengok, pernah jumpa. Saya memang tak pernah imagine benda-benda yang diceritakan oleh Hannah Alkaf lah. Tapi benda ni real. So bila saya baca ni dia macam macam mana, dia macam satu buku yang mengajar saya untuk empati lah. Itu kot yang paling penting saya dapat dalam buku ni. Maksudnya macam just because kita tak alami benda tu ataupun benda tu terlalu asing daripada kehidupan kita dan apa yang kita alami, doesn't mean yang benda tu tak betul and benda tu kita boleh macam anggap je benda tu tak betul lah, macam tu lah kot. Tak tahu nak cakap macam mana. Tapi itulah, dia mengajar saya macam sebab macam bila baca pengalaman-pengalaman yang Hannah Alkaf ceritakan kat sini, dia macam saya macam tak boleh brain jugalah, macam macam tu sekali kenapa macam ada seorang ni dia skizofrenia, dia memang dengar orang macam nak bunuh dia, macam orang nak attack dia. So macam saya tak sampai macam tu lah halusinasi saya. So macam kalau saya tak tahu, tak jumpa buku ni, mungkin kita senang lah kot nak cakap dia ni ada gangguan ke apa benda macam tu lah. So sepatutnya macam bila orang menghadapi masalah macam tu, kita sebelum kita tuduh jin yang buat, kesian jin, semua kena. Mesti jin rasa macam marah. Semua orang asyik tuduh aku je. Tapi macam tidak semudah itulah. So macam kalau kita cakap itu gangguan jin, lepas tu bawa pergi berawat untuk buang jin. Tapi sebenarnya tak ada jin. So sebenarnya sampai bila-bila tak boleh dirawat lah. Tu maksud saya. Macam dia bagi saya belajar sisi empati lah. Pengalaman yang ni kot yang macam kata apa, pengalaman yang tak boleh dapat dalam hidup kita tapi kita dapat daripada buku. Itulah. Saya rasa buku ni memang berharga lah. Saya paling suka buku ni lah. Sampai kemik-kemik lunyai dah. Ada apa? Ada berapa cerita dalam tu? Sekejap saya kira. Ada 14 cerita. Tapi pendek-pendek. Sebab bukunya pun nipis. Nampak nipis je. Ada lagi dijual ke dekat gerak budaya? Saya tak sure, kena tanya orang gerak budaya. Berapa ringgit tu?
Lemak tak terharga pula. Saya beli ni masa ni tengah promosi RM10. Saya rasa harga dia macam, alah dia tak terharga pula. Tak ada label harga. So, saya tak sure harga dia berapa, tapi masa saya beli tu dia macam tengah legong jugalah. Saya beli RM10. Oh, dekat Shopee pun tak ada dah. Oh, memang dah jadi langka dah ni. Kena check dekat, kalau dia punya urus dia kalau tak jumpa kat Shopee, maknanya boleh cari kat Carousel. Kalau Carousel ni maknanya dia dah ready Carousel. Second hand kan? second hand, ataupun cari second hand books dekat Facebook. Itulah. I think macam kalau The Way of Our Sky ni pun bagus jugalah. Maksudnya kalau tak dapat buku ni pun saya rasa memang Hana Alkaf dia bawa tema mental health yang sangat kuat lah dalam tulisan-tulisan dia. Betul. Saya pernah, yang gila saya tak pernah baca, yang buku dia yang terbaru tu pun The Ghost. The Girl and the Ghost. The Girl and the Ghost pun saya tak pernah baca, tapi The Way of Our Sky saya baca. Saya buku dia. Tapi memang betul lah dia gambaran gadis yang menghadapi masalah kesihatan mental tu memang sangat real. Saya yang tidak ada sebarang gangguan pun merasa terganggu dengan saya stop baca. Macam nanti bertenang dulu. Saya kena bertenang dulu. Gadis itu, apa nama dia, Melati Saya belum lupa apa nama watak dia. Saya pun dah lupa. Tapi memang betul lah, memang seperti yang Syarul kata, kalau anda nak baca buku tu, kalau anda dah bersedia, silakan baca. Tapi anda rasa anda bukan berada dalam situasi yang kuat untuk menerima hentakan ataupun serangan yang tiba-tiba betul-betul macam tu, sabar dulu. Buku lain dulu, ambil nafas dulu, cari pengalaman lain dulu, bina kekuatan jiwa dan baca. Tapi saya memang sangat sarankan untuk anda baca. Basically buku The Way of Our Sky ni tentang pengalaman seorang gadis sewaktu serangan 13 Mei 1999, di mana berlakunya pertembungan bangsa pada waktu itu yang menyebabkan, itu pun antara salah satu situasi ataupun sejarah lah yang sangat penting di negara kita. Darurat. Kalau kita sekarang ni darurat sebab COVID, dekat sana tahun 1999 dulu darurat disebabkan berlakunya peperangan ataupun pertembungan antara kaum. Jadi itu buku ketiga ataupun penulis ketiga daripada Syarahul, Hana Alkaf. Saya pun pernah sertai satu kelas menulis kreatif dengan Hana Alkaf dalam 3 tapi memang menarik lah. Dia cerita tentang cara dia, proses kreatif dia, macam mana dia boleh terbitkan karya dia dengan penerbit luar negara kan. Betul. Saya suka macam mana dia incorporate topik mental health ni lah. Sebab saya tak pernah, bila saya baca gila ni sebab dia anecdote, journalism punya style kan. So saya tak pedih lah bila dia baca ni. Tapi bila baca The Way of Our Sky tu, saya macam inspired saya lah in a way untuk, mungkin lepas ni saya boleh incorporate. Sebab memang susah nak jumpa fiction yang bawa tema mental health ni dalam naratif yang kita bukan saja nak spread awareness benda ni wujud, tapi macam mana kita nak hadapi benda tu, macam nak cope dengan benda tu lah. Itu yang saya tengok kurang lah. Kalau anda pun bukannya penghidap masalah kesihatan mental, bagaimana anda nak berempati dengan situasi itu? Betul. Anda ada jumpa kawan atau ada keluarga yang mempunyai masalah itu kan? Apa yang anda boleh lakukan untuk menghadapi situasi itu? Betul. Saya setuju dengan Syarahul tadi. Terima kasih Syarahul. Kita pergi pada pusingan keempat. Saudari Husna, buku ataupun penulis, silakan. Sejujurnya penulis, sebab buku Mawadah Ilmi ni saya tak habis baca lagi sebab saya sayang macam biasa. Okay, buku Kak Wani Zainal ni saya tak boleh lah. Masa saya mula-mula baca tu, saya baru baca berapa muka surat tapi saya dah dapat dia punya vibe. Sebab saya ni mudah sikit nak rasa vibe ni dan saya dapat daripada buku ni. Dia punya vibe tu macam, ya Allah beratnya cerita ni, tak boleh. Apa? Dia memang tak ada. Lepas tu saya baca sampai bab ustaz ni saya tak lepi lah. Nanti macam saya baca sampai sini kot. Kemudian ada saya skip sikit, saya tak nak tidur. First sebab buku ni berat, yang kedua sebab saya sambil nak belajar, sambil saya buat manuskrip, sambil saya nak belajar bagaimana Kak Auni menulis lah, macam mana keindahan bahasa dia, macam mana dia describe. So sebab tu saya takes time. Ada beberapa part yang saya underline jugalah macam mana teknik penulisan Kak Auni.
Selain daripada cerita ni memang berat dan best. Itulah. Okay, Kak Oni Zainal ni dah lah, dia dah buat saya menangis lah dalam sedetik lagi. Saya tak boleh lah. Saya ingat masa tu, cerita sedetik lagi sekejap sebab saya tak apa ingat. Saya berhenti sampai macam yang Syirahul cakap tadi, dah dapat kan sinopsis dia macam mana kan, tentang watak utama yang bernama Mawadah. Dia bertarung dengan diri sendiri bagaimana untuk menerima dia punya masa silam lah, dan perangai dia yang suka menyalahkan diri sendiri dan dia punya dialog tu saya sangat relate. Saya macam tak boleh ke kau. Itu lah, sebab tu saya stop je. And then saya teringat masa saya baca sedetik lagi, masa tu saya dah start baca setiap kali masuk office lah. And then first saya macam mestilah happy dulu kan. First kan start dengan elemen dengan scene suspense. And then saya tak expect pun nak sampai scene sedih. Betul saya berhenti sampai satu scene tu, dia dekat bab pertama juga ada satu yang besar berlaku. And then saya tutup, saya masuk office, saya masuk tandas, saya nangis. Lepas kawan tanya sebab apa. Dia effect saya sampai seharian hari tu. Macam tu kalau saya baca buku yang yang menarik emosi saya lebih, dia akan effect saya seharian. Dan saya tak expect akan berlaku awal sebab saya baru baca sedetik lagi. Sama lah dengan Koloni M. Koloni M ni dia macam gaya penulisan Kak Oni macam santai sikit lah, dia tak berat macam sedetik lagi, macam Mawadah Ilmi. Mawadah Ilmi ni kira memang all out lah kot saya rasa. Faham? Dalam Koloni M ni pula seronok lah baca sebab masa saya baca tu saya macam dia punya watak utama tu dialog dia macam satu pelawak ni, apa nama dia? Dia macam lawak lah. Saya dapat melihat sisi humor dalam penulisan Kak Oni Zainal, macam kenapa lawak sangat. Saya gelak di sepanjang baca dan saya suka semua buku Kak Oni. Sama sekali yang ni lah. Saya harap saya tak tangguh sampai setahun macam Ismi Fuad Ismail setahun lebih. Saya harap saya boleh habiskan tahun ni. Jadi apa yang Una dapat belajar daripada cara penulisan Kak Oni Zainal ni? Pertama dia agak yang bagusnya dia spesifik lah. Dia mengamalkan spesifisiti dalam cerita. Kiranya sekecil-kecil benda pun macam brand ataupun macam cikgu tu, sekolah tu area dia macam mana, and then emosi tu, dialog apa ketika berlaku sini, dialog dalaman dia, and then dia punya persekitaran, atmosfer semua spesifik lah. Dia mengamalkan spesifiti dalam penulisan dia. And then bahasa Kak Oni pula seperti tuan dia, sangat lembut dan santun. So dia macam memeluk hati gitu. Macam tu lah. Okay, menarik. Bacalah buku Kak Oni, tolong lah. Itulah rayuan dari kepesanan daripada Husna, iaitu bacalah buku-buku saudari Oni Zainal ini. Baik, buku yang kalau betul lah siapa yang tak pernah baca lagi, apa buku pertama yang patut mereka baca? Buku pertama daripada Kak Oni ke? Firstly, tolonglah jangan langkau sekali lagi. Saya menyesal sangat. So baca balik tu macam dah tak padan lah sebab saya langkau sedetik. First saya baca Koloni M. And then saya berharap lah ada sambungan. Itulah kalau ada sambungan lagi best lah. Sedetik lagi tu saya berharap saya baca the first book. So untuk mereka yang baru nak membaca buku Kak Oni, bergantung kepada buku apa yang korang suka baca. Kalau korang suka macam genre spekulatif, saya sarankan Koloni M lah. And then kalau nak try sekali lagi, kena baca sekali lagi dan sedetik lagi. Jangan langkau. And then bila dah beremosi, bila dah bersedia dengan emosi tu, bacalah Mawadah Ilmi. Yang ni kira kategori wajib lah. Saya kalau orang tanya saya apakah list buku yang wajib baca at least sekali seumur hidup, saya akan masukkan Mawadah Ilmi pula. Habis baca lagi. Okey. Malam ini sahaja buku Mawadah Ilmi ingin pulang dah disebut 2 kali oleh kedua-dua panel jemputan kita. Tadi Syirahul dah kongsi, sekarang Husna pun dah kongsikan. Dan walaupun Una tak habis pun lagi baca buku Mawadah Ilmi, tapi beliau
berani untuk mengatakan bahawa buku inilah yang wajib dibaca kalau anda diberi peluang untuk baca satu sahaja buku di dunia ini. Jadi menunjukkan betapa besarnya karya Mawadah Ilmi Ingin Pulang. Saya pun jadi intrik untuk baca dia. Mungkin lepas sesi ni saya terus beli. Dan mungkin saya boleh terbaca minggu ni kan. Terima kasih atas cadangan buku-buku daripada saudari Auni Zainal. Baik Syaraho, pusingan keempat kita. Saya nantikan apakah penulis ataupun buku yang ingin Syaraho kongsikan. Silakan. Sesi 2 selepas ni buku ya kot, bukan penulis dia sangat. Saya tak kenal penulis ni. So buku yang saya nak cakap selepas ni adalah ni. How Not to Fall Apart. Lesson learned from the road of self-harm to self-care. So saya rasa buku ni agak penting lah kot sebagai bekalan lockdown. Saya beli kat Popular, tak silap saya kat Popular dengan Kino ada. Cuma kalau kat Popular ni bila dia dah bukan latest punya buku, dia dah ikut nasib. So maybe cari di Kinokuniya I think. So penulisnya Maggie Van Age, macam mana nak sebut tak tahu. Tapi buku ni okay. So apa yang menarik perhatian saya dekat buku ni sebab dia punya subtitle tu lah, Lesson Learned from Self-Harm to Self-Care. Sebab macam sebab macam masa lockdown ni saya pernah 2 kali menghadapi rasa suicidal lah. And saya agak struggle dengan mental health saya. Tapi buku ni lah menjadi peneman saya sebenarnya sampai dalam dunia ni. So basically dia adalah anekdot, kisah hidup dia sendirilah, macam mana dia sebenarnya dia ada borderline personality disorder. Tapi sebab mental health ni kan nak diagnose dia susah sebab banyak simptom yang overlapping. So macam dia cerita lah awal-awal tu dia kena diagnose dengan anxiety, lepas tu macam doktor cakap depression, lepas tu tiba-tiba doktor cakap mungkin bipolar. Lepas tu bila dia dah dewasa, baru dia ada diagnosis yang betul-betul, iaitu borderline personality disorder. Basically dia memang overlapping dengan anxiety, overlapping dengan depression and mood swing tu lah. So macam dia punya anxiety tu memang agak intense lah, dia cerita lah macam kadang-kadang macam tak ada apa-apa pun yang berlaku. Jadi dia tiba-tiba dia panic attack. Kalau macam saya sendiri, biasanya saya ada benda lah yang kecil-kecil yang akhirnya menyumbang kepada panic attack saya tu. Tetapi macam untuk situasi dia tu macam susah nak kontrol dia punya anxiety tu. So macam dia cerita kat dalam buku ni, sebab banyak benda yang overwhelming untuk dia lalui setiap hari, dia sampai adapt maksudnya dia ambil kalau dengan psikiatri dia akan cakap negatif ataupun cara coping yang salah. So cara coping yang salah ni antaranya adalah self-harm lah. Self-harm tu boleh jadi macam self-harm apa yang kita cakap tentang diri kita. So macam self-blaming, kita banyak kali lah macam like brutalize kata-kata kepada diri kita. Kalau yang paling bahaya tu biasanya adalah yang yang fizikal lah, maksudnya urge nak cederakan diri sendiri, macam tu lah. So macam dalam buku ni macam mana saya nak cakap, kadang-kadang bila orang tanya saya kan macam mana dia nak keluar daripada certain situasi tu, saya sendiri pun susah nak cakap. Sebab satu, saya bukan psikologis lah. Yang kedua, sebab saya dapat teknik, saya belajar tentang coping mechanism yang baik ni pun lepas berbulan-bulan saya pergi terapi. So macam untuk saya cakap tu saya takut lah jadi macam aku ni dismissive ke, takut dia rasa macam saya ni macam dia tengah depressed, tiba-tiba saya suggest benda yang itulah. Tapi siapa yang mencari macam mana nak keluar daripada rasa macam depressed apa benda semua tu, saya boleh suggest buku ni lah kalau boleh beli. Tapi memang agak mahal lah buku ni. RM75 tadi. Yes. Saya beli harga penuh. So masa tu memang tengah mencari. So macam masa tu harga tu saya tak saya macam I need this. Mungkin Syaraho boleh kongsikan 3 pengajaran paling penting yang Syaraho dapat daripada buku ini. Okay, saya boleh? So ada satu part ni dia cakap pasal kita nak luahkan masalah kita kan kepada orang. So dia cakap kat sini, saya rasa menarik lah dia cakap. And it's true. Saya tak jumpa pula pages ni. Okay, saya tak ingat. Tapi saya ingat lah apa yang dia cakap. Dia cakap kat sini,
penting saya kita ada orang yang kita percaya untuk kita cakap tentang masalah kita. Tetapi orang yang kita percaya nak cakap tentang masalah kita tu tak semestinya orang yang rapat dengan kita. Sebab dia cakap kat sini, sometimes orang yang paling rapat dengan kita adalah orang yang paling melupakan kita. So dia macam, that is macam expectation ataupun reality yang kita kalau boleh establish dengan cepat. Sebab kalau tak kita macam akan terperangkap dalam satu negative thinking yang kita asyik fikir kenapa dia ni, dia kenal aku tapi takkanlah benda macam ni pun dia tak faham. Dia macam never ending punya fikiran. So macam dalam buku ni yang pertama dia cakap kita kena realise sometimes orang yang paling rapat dengan kita tu yang akan lukakan hati kita. And bila kita cakap tentang cari orang untuk cakap benda-benda macam ni, it doesn't necessarily kena orang yang rapat dengan kita. So macam boleh jadi orang yang professional, boleh jadi strangers yang NGO macam befrienders kan macam tu lah. So tu benda yang pertama yang saya paling ingat lah dalam buku ni. And then second thing dia cakap pasal bila kita mengalami anxiety, depression ni, dia cakap, saya tengok ayat dia sekejap. Okay. Dia kata anxiety wants me to freak out, panic and run. While depression locks me in my place and tell me to stay out. Maksudnya macam kalau anxiety tu dia akan buat kita rasa masalah kita tu dia amplify banyak kali. Dia macam nak buat kita rasa panik, nak buat rasa macam kita out of control walaupun benda tu kecil. Maksudnya bukan bila saya cakap benda tu kecil tu saya merendahkan masalahnya, tapi macam itulah nature anxiety. Dia amplify masalah tu macam kita tak ada kontrol. Sedangkan depression akan buatkan bila ada masalah, dia buatkan kita rasa tak berguna. So kalau dua benda ni bersatu, kita akan nampak satu masalah tu terlalu besar dan kita tak berguna. So itu macam the nature of anxiety and depresi lah. So point dia cakap kat sini adalah supaya bila datang fikiran-fikiran macam tu, kita sedar, oh ini bukan aku, ini anxiety. Oh ini bukan aku, ini depresi yang cakap dengan aku. It's not me, it's depression, it's anxiety macam tu kan. So dia macam self-awareness tu penting lah. Because apa yang kita fikir doesn't mean that itu adalah kita. Contohnya macam kita rasa kita tak berguna. Kita ingat tu kita sebab benda tu dalam hati kan. Lepas tu dia pula cakap dengan suara kita. Tapi sebenarnya bukan kita, itu adalah depresi. Interesting lah. And last dia cakap kat sini, ni yang paling saya suka lah sebab saya tengah struggle dengan benda ni juga. Dia kata serba salah tu adalah satu jenis coping mechanism, tapi coping mechanism yang kita kena kawal. Maksud saya adalah serba salah ni macam benda yang kita rasa bila kita buat salah. Sebenarnya nature serba salah ni bila kita buat something yang salah. Tetapi kadang-kadang kita rasa serba salah untuk benda yang kita tak bersalah pun. Itu yang sebenarnya yang kita kena sedar lah kot. Contohnya macam sebenarnya kita ada masalah dan kita kena minta tolong orang. Tapi kita serba salah nak minta tolong orang. Sebab kita rasa benda tu menyusahkan dia. Tapi adakah benda tu salah? Benda tu tak salah sebenarnya. So kita macam kena like aware lah serba salah kita tu sebab kita buat salah tu macam mana. So kalau betul kita buat salah, lain lah cara nak hadapinya macam tu lah. Itu kot 3 benda yang saya suka dekat dalam buku ni. Wah. Dia sebenarnya satu perkataan yang mudah dia sebenarnya, tapi bila perkataan dia dan bila kita boleh relate to the words, dia jadi satu yang macam mana yang membuka kunci-kunci yang dalam benda kepala kita. Saya bila cara berkongsi tadi, saya macam ini sebenarnya satu benda yang macam dia satu benda common sense, tapi mungkin kita terhijab daripada melihat perkara tu. Jadi saya saya rasa ini salah satu buku yang saya rasa lepas sesi saya kena beli dan untuk saya baca. Sebab memang ramai yang sebab saya pun sebenarnya bukannya jenis yang suka baca buku-buku, bukan fiction yang pertama, dan buku-buku bukan fiction pun dia ada kategori lagi, antara ini adalah buku motivasi. Saya sebenarnya macam saya tak minat nak baca buku-buku seperti itu, tapi mungkin perkongsian baca Rahul ini menyebabkan stigma itu terpecah. Terima kasih Rahul. Alhamdulillah. Saya. Dia simple lah walaupun dia bahasa Inggeris dia senang nak faham. Kalau yang susah pun dia macam term-term related to mental health. Itu je. Yang lain semua mudah lah sebab dia bercerita. Penting cerita tu.
Mm-mm. Shiraho. Itu buku keempat daripada Shiraho, iaitu How to Not Fall Apart daripada Maggie something. Saya lupa apa nama dia. Maggie je dah. Susah nak sebut. Dan anda boleh dapatkannya, walaupun harganya sedikit keras, RM75, tapi anda boleh dapatkannya di Kinokuniya ataupun di MPH. Saya dah check tadi, anda pun nampak tadi, tapi dia tak ada ready stock. Anda kena tunggu penjual-penjual ini order, datang baru anda boleh dapatlah buku tu. Tapi tak apalah, untuk sebuah buku yang sebaik ini, masa bukanlah segalanya, dapatkanlahnya untuk anda dapatkan manfaat daripada buku ini. Baik, sedar tak sedar kita dah pukul 10 lebih sebenarnya. Dan kita pun dah kebetulan dah masuk pusingan yang terakhir, itu pusingan kelima, di mana panel-panel kita akan berkongsi buku terakhir mereka pada malam ini. Silakan Una, buku ataupun penulis kelima. Ke Una tak ada? Saya sebenarnya in nature, saya sangat picky untuk menyukai sesebuah buku. Dan saya punya review selalunya unpopular opinion yang Perasaan-perasaan. berbeza daripada orang lain lah. Saya punya style macam Jessica. Jessica dia selalu ada unpopular opinions kan. So Jess percaya kat saya percaya kat dia. Sebab tu yang ada satu space tu dia cakap dia pelik kenapa buku hero tu saya review begini. Sebab dia selalu akan trust saya punya judgement. Kita orang selalu akan selari lah. Tapi masa tu saya punya masa saya baca tu saya melihat dengan lens bahawa buku ni memang ditulis sebegini. Memang sengaja ditulis cincai-cincai macam ni lah. Sebab dia macam dia nak bawa unsur humor je, dia bukan buku yang serius. Sebab tu lah saya review buku hero tu macam kira okey lah dan dia pelik. Itulah penyebab kenapa saya tak ada buku kelima. Satu lagi sebab saya punya genre kegemaran biasanya orang lelaki yang tulis. Dan biasanya lelaki pula bila tulis tu dia punya sentuhan tak sama dengan penulis wanita. Dan tetap saya susah nak includekan penulis lelaki tu sebagai penulis kegemaran lah sebab sentuhan dia berbeza dengan sentuhan penulis wanita. Begitulah. Una boleh kongsikan kepada kita semua apa bezanya sentuhan penulis lelaki dan perempuan ini? Sangat berbeza ya. Saya nak dengar ni. Kalau lelaki, gaya diorang menulis diorang suka menyentuh benda-benda yang surface. Kalau perempuan, cara penulisan dia lebih delicate, dia lebih menyentuh emosi. Kalau lelaki, biasanya dia akan berfokus kepada plot. Biasanya watak tu kita tak berapa nak menyelami sangat lah. Kita akan tengok plot mesti lawan. Lepas tu kalau ada perempuan yang lembek tu memang teruk rating saya bagi. Harap-harap tak ada lah kan. At least perempuan tu functional lah dalam cerita. Tapi macam tu lah dia punya penulisan daripada penulis lelaki dan perempuan. Penulis lelaki lebih fokus kepada plot, action dan menyentuh surface. Kalau perempuan dia akan dive in lagi. Kalau dia dive pun dia dive in benda-benda teknikal. Kalau lelaki. Kalau perempuan dia lebih cenderung untuk bercerita tentang kehalusan emosi tu. Human connection. So emosi dia lebih saya adalah penulis yang empath. So sebab tu saya, kalau perasan daripada awal tadi, penulis kegemaran saya semuanya penulis yang bila menulis tu dia menekankan unsur emosi tu. Faham? Delicate emotion. Itulah. Kalau Una boleh sebutkan penulis lelaki kegemaran Una pula. Macam mana ni? Bukan fiction. Okey, bukan fiction. Aiman Azlan dengan Ustaz Mizi Wahid. Okey. Dua tu je. Kalau boleh sebutkan kenapa? Kenapa? Sebab yang sama. Sebab dia menyentuh Tentang emosi. Kalau dia menyentuh emosi. Kalau Aiman Azlan kan dia memahami kiranya dia memahami hubungan macam mana komunikasi. Contohlah kalau unshakable, dia menyentuh bagaimana kita nak jadi confidence dan buku Aiman Azlan pula selalunya diterbitkan tepat dengan masa saya memerlukan buku tu. Contohnya unshakable dia datang masa saya final sem, masa tu saya memang betul-betul down lah dah lah. Saya ada orang yang macam dia sengaja nak menjatuhkan saya masa tu, dia nak menjatuhkan saya punya confidence. And then saya burn out kot masa tu. Masa tu saya baca buku Unshakable. Saya berdoa lah masa tu, ya Allah bagilah turun bantuan kan.
And then buku tu terbit. Kemudian saya tergerak untuk baca. Bila saya baca tu, saya barulah dia macam membuka tingkap lah. Saya baru rasa macam confidence balik. Sama dengan buku buku Unfollow the Flow. Unfollow the Flow pun datang semasa saya ada konflik. Macam saya terfikirlah apakah pathway, apakah jalan kerjaya yang paling sesuai dengan saya, dengan personality saya dan skill yang saya ada. Masa itulah terbitnya buku Unfollow the Flow dan bila saya baca, saya sedikit sebanyak saya dapat jawapan dia. Sama dengan buku Ustaz Mizi Wahid juga, saya baca, saya wish, saya berharap yang saya baca cepat awal sikit sebab mahal kan buku dia. So harap mungkin Imam boleh buat soft cover ke apa. Buku Ustaz Mizi Wahid ni bila dia macam jawapan kepada persoalan yang saya ada. Dia macam beri jawapan untuk saya menerima balik saya punya kesilapan masa silam and move on. So macam tengok semua ni delicate emotion macam tu lah. Faham. Okay, terima kasih kepada Una kerana sudi berkongsi 4 buku penulis mentah kegemaran beliau dan beliau siap bagi bonus lagi iaitu menyebut tentang penulis lelaki kegemaran beliau dan mengapa beliau Pelari topi emosi, tentang sisi empati, tentang delicate ataupun kelembutan, kejernihan jiwa dan sebagainya. Terima kasih. Itu adalah penutup untuk Una sebelum kita pergi pada sesi Q&A kalau ada nanti. Baik, kita pergi pula kepada Syaraho. Buku terakhir atau penulis terakhir yang Syaraho nak kongsikan dengan kita malam ini. Silakan. Okay, so buku sebab penulisnya dia tulis banyak, saya baru tahu tapi saya kenal dia dari buku ni. Buku ni saya rasa, saya tak sure lah orang pernah nampak ke tak, tapi dia dah banyak terjemahan. Bahasa Indonesia pun ada. Maybe you should talk to macam someone. famous je. Yes. Saya rasa sebab banyak terjemahan dah. Kalau yang bahasa Indonesia saya tak ingat apa benda. Okay, kalau macam yang tadi kan saya share, kalau buku tadi tu kalau kita struggle dengan penyakit mental. So buku ni bagus sebagai kalau orang sekeliling kita hadapi masalah tu. So basically bukan macam buku Kekok Akif Basri tu. Kalau buku Kekok tu kan dia macam mana kita nak jadi pendengar yang baik. Kalau macam maybe you should talk to someone ni, macam kalau kita adalah pendengar, kawan kita ke apa semua, buku ni nak cakap tentang akhirnya kita yang suka membantu orang pun, kita pun manusia dan kita pun perlu someone untuk cakap apa yang kita rasa. So macam buku ni dia anecdote life dia as a psychologist ke psychiatrist gitu. So Lori ni bukan nama Lori. Bunyi lain. Lori Gottlieb ni dia macam ni, dia terapis, dia bahasakan dia sebagai terapis lah. Dia selalulah dengar masalah orang apa benda semua, tetapi macam one day tu ada satu fasa dalam hidup dia tu macam dia alami breakup. So bila dia alami breakup, dia rasa macam tak boleh terima kenapa perasaan dia tu terlalu lemah, sedangkan dia adalah seorang terapis yang ajar orang macam mana nak cope dengan perasaan macam tu, perasaan yang terlalu vulnerable. Tapi bila dia sendiri alami, dia macam susah nak terima. So macam dekat situ dia macam cakap lah, Lori Gottlieb ni dia cakap akhirnya dia sebagai terapis yang tolong orang untuk hadapi masalah hidup pun, akhirnya dia pun manusia. I think it's such a beautiful theme lah, sebab macam bila kita dah jadi orang yang biasa, orang yang macam kuat semangat, orang yang macam bagi semangat pada orang apa semua, sometimes macam kita tak tahu kalau kita alami satu fasa yang sangat teruk, kita tak tahu nak minta tolong kat siapa, and maybe kita takut judgement orang yang kenapa dia ni macam ni, kenapa dia tiba-tiba tak kuat macam tu. Tapi sebenarnya Lori Gottlieb dia cakap itu sebenarnya bermakna kita manusia, bukannya kita lemah ke kita tak kuat. So macam kat sini dia ada cakap perenggan ni, saya baca tak best tapi saya rephrase lah. Dia cakap, dia tahu bila dia ada kawan yang sangat macam someone to sit with, nak cakap tentang pain dia, dia tahu how helpless kalau dia tak mendengar masalah kawan dia tu. Tetapi bila dia rasa dekat tempat kawan dia tu, dia rasa dia tak patut susahkan orang. Walaupun dia tahu benda tu sebenarnya tidak patut macam tu lah. Macam tu lah. Itu yang dia macam distortion dalam perasaan kita kot.
So macam benda tu kita kena aware lah. So macam kalau sometimes bila kita rasa macam serba nak minta tolong orang. Tadi kan saya cakap pasal serba kan. Kita kena bayangkan dia, Lori Gold dia cakap. Kita bayangkan macam kawan kita yang dalam masalah. Macam mana kita nak bantu dia. So benda macam tu juga kita kena buat dekat diri kita lah. So it's a kalau boleh saya summarize lah, buku ni tebal sebab dia cerita pasal dia belajar macam mana dia belajar macam mana nak urus hidup dia, lebih kurang macam tu lah. Melalui cerita-cerita passion dia, dengan dia membantu passion dia, passion dia ada masalah macam ni. So bila masalah tu datang kepada dia, dia reflect balik apa sebenarnya yang dia ajar ataupun tunjuk lah dekat passion dia. Lepas tu dia pun cakap, dia bagi contoh yang macam even kawan dia yang terapis pun, kawan dia sama terapis. So bila dia cerita masalah dia, kawan dia pun ada tendensi untuk being dismissive. Padahal sama-sama terapis tu. Dia macam akhirnya manusia jugalah. Maksudnya macam satu benda yang saya rasa indah lah dekat buku ni untuk orang baca. So kalau kita baca, kita rasa kita boleh accept sisi lemah kita. I mean macam kita boleh je nak rasa lemah. And it's okay je kalau kita dah banyak dengar masalah orang and kita perlu someone untuk meluahkan. Itulah quote. Saya jatuh cinta dengan quote dia tadi. Kan tadi masa Iman tunjuk skrin saya macam screaming inside. Saya tak tengok, seronok cerita. Saya punya ni kan macam over sikit reaction. Cerita ni dia tak sedih-sedih, dia kelakar. Sebab dia memang cara tulis dia funny and witty. Tapi bila part sedih tu, ya Allah, gitulah. Memang untuk dibaca secara santai. Cerita dia pendek-pendek. Bukunya boleh dibeli di MPH, ke tak? Boleh, saya beli kat saya beli kat Kino juga. Kino juga. Tapi harga dia agak keras. Berapa harga dia? RM62.90. Murah sikit je dari yang tadi. Beli kat Kino kan? Sebenarnya sesi, apa yang saya suka tentang sesi yang saya kendalikan ini, Malaysia Baca Apa Hari ini, dia banyak mengajar saya sendiri sebagai host. Kalau tak pun kepada pembaca, bahawa sebenarnya dunia pembacaan ni sangat luas. Dan rugi kalau kita limitkan atau terhadkan. Ya betul lah, setiap orang ada selera dan cita rasa masing-masing. Tapi tak salah pun kalau kita nak mencuba perkara-perkara baru. Macam bagi saya malam ini, buku, saya memang mengakui saya bukanlah penggemar buku, bukan fiksyen. Lebih-lebih lagi tentang motivasi ataupun tentang self-help, tentang macam Syarahu dengan Una faham apa yang saya cuba sampaikan kan. Tapi dengan perkongsian daripada Una dan Syarahu, sebenarnya sebenarnya macam saya sendiri terbuka untuk membaca buku-buku sedemikian sebab ia banyak membuka mata saya untuk melihat bahawa sebenarnya banyak benda-benda common sense yang sepatutnya kita tahu, sepatutnya kita faham, tapi ia terhijab sebab terhijab dengan kita punya, tak ada orang yang nak memberitahu kita tentang perkara itu. Maka buku-buku ini kan yang berada di rak-rak pasaran inilah yang akan membantu kita untuk membaca, untuk membuka mata kita tentang perkara-perkara itu. Terima kasih. Saya sebenarnya cuba untuk cari soalan tapi tak ada pula soalan daripada audience. Jadi saya nak tanya, ini soalan daripada saya sendirilah. Kalaulah Syarahu dengan Una dapat idea ataupun inspirasi untuk menulis sesuatu hasil daripada sesi kita malam ini, apakah yang anda nak tulis? Lepas habis sesi ni, nak tulis apa? Siapa nak jawab dulu? Susah kan soalan ni? Tulis babak nangis sebab saya teringat yang Mawadah Ilmi. Aduh. Nak tulis tentang perasaan ke ataupun nak tulis tentang situasi macam daripada helikopter view, contoh macam Una nampak bahawa Una di bawah tu sedang melakukan apa, ataupun Una nak tulis tentang perasaan yang datang daripada dalam, come from within. Cara saya menulis bukanlah macam perasaan dulu. Firstly, saya sebab saya join bengkel penulisan personal coaching dengan Ismifa Ismail kan. So saya terinfluence dengan cara penulisan dia jugalah. Dia akan menggambarkan something tu menggunakan colour palette. Dia akan tengok colour palette of that scene tu dulu. Mungkin saya nak gambarkan dinding tu dulu ke, macam mana lakaran warna di dinding tu. And then
barulah saya masukkan visual, and then barulah saya masukkan emosi, and then barulah saya masukkan verb lah, perbuatan watak. Bagaimana dia bereaksi dengan warna-warna di dinding tu ke apa. Oh, okay. Ya kot, saya punya style. Jadi warna Masa saya pergi coaching Ismifah Ismail, saya pergi sebab saya sangat insecure dengan penulisan saya. Tak adalah sehebat si Syirahul dengan Kak Oni kan. Saya punya gaya penulisan saya rasa macam lain. Sebab tu saya join coaching tu. Kemudian saya tunjuklah saya punya second draft Aurora masa tu, baru siap 50%. Saya tunjuk kat dia. And then Ismifah Ismail yang memberi, kira bagi saya confident balik lah. Dia kata, okay je macam ni, walaupun penulisan kita nampak macam lain daripada orang lain, tapi still akan ada orang yang suka, still akan ada orang baca. So daripada dulu lagi saya insecure dengan gaya penulisan saya sebab saya rasa macam lain dengan buku-buku Prima, buku-buku yang hebat-hebat tu kan. Kiranya bila saya menulis, saya fokus kepada benda yang penulis lain tak fokus. Macam tu. Okay. Syirah pula macam mana? Nak tulis apa? Saya lost sikit. So lepas session ni saya tulis apa tentang Mungkinlah kalau tiba-tiba rasa nak menulis, Mungkin ada idea. mungkin ada idea ke. Soalan ni macam simple tapi sebenarnya complicated. So lepas session ni, benda yang saya nak buat adalah saya nak recap lah kot buku-buku. Sebab sekarang tengah pandemik kan. So saya kalau bukan novel, saya suka tulis something yang advocate isu mental health lah. Lagi satu sebagai reminder untuk diri saya, and tak ramai jugalah orang cakap macam ni, and tak ramai orang boleh afford the terapi, and sekarang pun macam befriend dia susah nak reach kan dia punya line dia. So macam lepas sesi ni macam saya dah recap kot, maybe you should talk to someone, how not to fall apart. Jadi saya macam kongsi sikit kot benda-benda dalam buku tu. So macam kalau saya tulis benda yang non-fiction ni, especially pasal advocating mental health ni, saya suka start off dengan apa benda yang saya rasa pain kot. Apa yang saya rasa pain. Sebab saya tahu bukan saya seorang je yang rasa benda ni. So saya nak ajar orang yang rasa kesakitan yang sama dengan saya. Here's what I feel, what I do with the pain lah. Sebab saya dah join terapi apa semua. So hopefully yang tak dapat join terapi apa benda semua tu, dia ada something untuk dia cuba. It might not be the main solution tapi something untuk dia cuba lah. Saya nak cari buku yang si Syirahul cakap tadi. Macam melap-lap tu perasaan tu. Best, tiba tambah certain. Dah lah mahal. Tu lah nak beli je. Tapi best. Saya macam Iman lah, saya tak suka buku motivasi sebenarnya. Bukan tak suka, dia macam masa saya lepas SPM dulu, saya baru baca buku motivasi. Lepas tu saya rasa macam buku motivasi ni dia cakap benda yang sama je. Macam mengutuk pula sebenarnya saya macam kalau lagi dia bertema agama, lagi saya tahu dia nak cakap apa. Mungkin sebab saya pun latar belakang pengajian agama. Macam ada template lah. Dah ada template. Lepas tu saya rasa macam ayat Quran tu ditempel-tempel. Sedangkan it's more than that. So kalau macam buku motivasi ni benda yang saya tak suka nak beli unless saya rasa it's worth it. Sebab tu macam bila harga mahal pun saya tak fikir dua kali sebab saya tahu ni memang bagus. Tapi jarang lah saya beli, memang sangat jarang. Faham? Okay, satu soalan daripada Amalina. Dia nak tanya pandangan kedua-dua panel, Una dan juga Syirahul. Sekarang ni ramai pembaca, terutama pembaca perempuan yang cari buku atau novel yang ada strong main female characters. Tapi saya perasan ramai these strong female characters adapt masculine trait that show them as strong. Is it feminine traits are not considered as strength? Pendapat? Una atau Syirahul, silakan. Apa dulu? Sila Una. Okay, kalau tengok buku YA, dia punya trope memang strong female characters mesti pandai berlawan, guna pedang apa semua kan. Tapi personally pada saya, itu hanyalah surface level. Wanita ni sebenarnya dia lagi kuat daripada lelaki. Sebenarnya lah. Daripada segi dia punya, macam mana nak cakap, wanita ni dia kuat bukanlah disebabkan dia boleh buat kerja-kerja yang lelaki buat, dia strong physically, dia bukanlah strong daripada segi tu. Perempuan dia lagi strong apabila dia boleh
Kalau macam saya kan, kalau macam watak yang saya cipta, bila dia boleh menerima dia punya pain, dia punya masa lalu, bila dia boleh berhadapan dengan ketakutan dia, bila dia boleh accept. Semua sama je lah. Dia boleh kira lebih ke arah emosi and who she is as a person. Kira dia punya self-awareness jugalah. Kalau dia mempunyai intelligence daripada segi situ, dia kuat daripada segi emosi and daripada segi decision yang dia buat, dia adalah orang yang berprinsip, dia adalah orang yang fight for apa yang dia nak dalam hidup ni. Itu adalah perempuan yang kuat, tak semestinya nak kena pegang pedang, nak kena panjat pokok, nak kena battle, tak. Ada saya lah. Tapi itu adalah trope lah. Trope ni kiranya apa yang kita selalu nampak dalam buku yang with strong female characters. Okay, Syirah. Yeah. Saya nak cakap sebab saya pun buat watak perempuan yang kuat kan, kuat physically. Tapi basically masa saya tulis projek Athena tu, sebab Athena tu memang physically strong. Masa saya tulis projek Athena tu, sebab saya fikir macam ni, kenapa cerita aksi ni semuanya lelaki? Tak ada perempuan ke? Tak ada watak perempuan? Sebab tu saya memang purposely tulis watak yang memang physically strong. And saya gitulah, dia macam bukan ada sentimen gender pun. Dia just macam kenapa tak ada, buat je lah. Sebenarnya dia macam sama je, tapi bagi dia jantina perempuan je lah. But basically kalau cakap pasal strong, so macam macam bagi teaser kat novel, so novel projek Athena yang ketiga yang belum keluar lagi. Ada teaser? Sebab macam saya tengah try nak incorporate mental health sebenarnya dalam novel saya yang ketiga, tak master. Tak pernah cakap asal mental health kan. So macam macam mana nak cakap, so dalam novel yang ketiga tu saya masukkan tentang kekuatan tu bukan kekuatan fizikal saja, tetapi kekuatan keazaman dia tu. Keazaman dia tu untuk menghadapi ketakutan dia. Ketakutan dia sebab macam kalau Athena ni kan, dia adalah manusia ciptaan, dia lahir-lahir dah dewasa. So macam kalau buku pertama tu dia memang very naif, very macam typical shonen punya protagonis. Justice ke apa benda gitulah. Dia nampak dunia ni black and white. Sama juga dengan yang novel kedua, dia nampak dunia ni black and white. Tetapi bila dia sampai novel yang ketiga, dia macam mula nampak realiti. Sebenarnya realiti ni kabur, realiti ni kelabu. Grey area dunia lah. Tidak black and white macam tu saja. So bila dia nampak dunia macam tu, dia tak boleh nak cope. Dia tak boleh nak cope and dia mula salahkan diri dia. Sebab dia tak boleh nak cope tu sebab dia tak boleh nak terima dunia ni grey dan dia still nak tengok dunia ni black and white. So dia macam rasa sebenarnya kemusnahan dunia ni sebab dia wujud. So dia ada existential crisis, dia salahkan diri dia. Dia salahkan diri dia, dia pun rasa suicidal. Spoiler apa ni? Tak, dia tak spoiler sebab dia dah awal-awal. So yang tak spoilernya adalah how dia nak keluar daripada benda tu lah yang saya nak bawakan. Menariknya, saya tak sabar nak baca. Harapnya menjadilah. But basically macam saya nak cakap interesting bila kita cakap pasal kekuatan ni, macam kekuatan fizikal ni bagi saya depends on the tema lah. Kadang-kadang dia perlu. Contohnya macam isu macam filem apa yang pasal Gusti, perempuan nak masuk Gusti, filem Dia tengok cerita tu lah kan. Cerita dengan genre tu. Kalau ada aksi, sebab watak macam utama dia perempuan, mestilah dia akan ada scene battle juga. Tengok cerita tu. Cuma tu lah, in reality lead female character ni macam orang dia jadi masalah bila macam mana, kalau saya nampak macam ni lah isu ni. Saya nampak macam bila kita nak woman empowerment, kita nak samakan lelaki dengan perempuan. Sebenarnya tak. Woman empowerment tu, kita empower woman do better lah dalam apa saja yang dia nak buat. Tak kisahlah, lelaki pun sama. So macam woman empowerment ni bukan merendahkan lelaki. Tiba-tiba macam topik apa ni? Kalau saya nampak macam tu lah. Sebab ada novel yang macam saya nampak lah, dia nak naikkan watak perempuan tu, tetapi dengan membuat watak lelaki tu bodoh sangat. Saya rasa novel saya je. Itu memang cerita dia yang begini dia kan. Maksud saya macam kalau saya boleh bagi contoh novel Kronika Nashan lah.
Ahmad Patria. So Ahmad Patria ni saya sebab ini kesalahan yang bukanlah kesalahan, saya rasa cringe lah bila baca novel luar negara pun. Macam kalau macam cerita detektif ke apa, dia mesti ada watak perempuan bijak, pasal mesti digantikan dengan watak lelaki yang bengong-bengong sikit gitulah kalau boleh saya cakap. Tak boleh ke macam semua bijak, tapi itu yang saya nampak dekat Kronika Nashan. Ahmad Patria dia buat panglima-panglima Wizra apa semua ni lelaki, bijak-bijak. Tetapi yang si Melly ni dia lebih bijak. Begitulah, saya suka. Saya suka yang macam tu. So ni macam kekuatan dari segi intelek lah pula kan. Itu kot komen saya. Sebenarnya itu daripada Facebook, daripada Eri Tarmizi. Tapi soalan tu dah dijawab oleh Syarahu tadi. Soalan dia adakah ada projek buku lain selepas dua dan saya ni. Tapi Syarahu dia jawab memang akan ada. Yes. Penutup. Itu penutupnya. Tapi Una, sila jawab. Ya Allah. Saya sebenarnya nak menulis tapi banyak kekangan. Saya harap one day saya bolehlah betul-betul serius sikit. Ada sebenarnya, tapi tu lah cerita saya, ya Aurora tu kan dah siap. Cuma supposedly terbit pada hujung tahun ni, bulan Disember. Tapi di forward kepada tahun depan. Selepas Aurora, saya dah rangka dia punya siri ni sampai dah habis dah sebenarnya. Sebab tu saya macam sedih bila ingat balik. Dia punya perkembangan watak tu dah macam dah jadi dewasa lah di mata saya. So selepas Aurora dia akan lagi dark. Dia ada beberapa watak lah yang saya explore. Kalau psychic kita nampak sebab setting dia begitu. Perempuan dia memang macam lawan-lawan je kan. Tapi sebenarnya saya nak menulis watak lelaki dan perempuan yang sama level. Dia ada kekuatan sendiri yang macam complete each other. Bila lelaki ni, watak utama Aryan ni dia low, Zara akan menguatkan. Bila Zara low, Aryan akan menguatkan. Saya tulis cerita macam tu sebenarnya, tapi sebab Aurora masa tu belum matang, sebab itulah timbulnya Sakit tu. Sakit pula isu dia agak tabu kan. Selepas sambungan Aurora tu, saya dah tulis sikit lah. Aryan 2 lah saya panggil, Aryan 2. Satu lagi idea cerita Dimensi Destiny, which is the side story daripada universe Aryan. Semua ni ada kaitannya nanti tu, macam dengan Ismifa lah. Tapi sebenarnya bagus lah kalau buat universe besar-besar ni. Saya lagi suka sebenarnya. Lagi banyak karya. Macam tendensi untuk create universe, bukannya berniat pun. Macam ada idea kat sini banyaknya. The best. Kalau boleh saya tambah lah, selain sebab projek Athena 3 tu saya dah siap tulis. So sekarang saya tengah work on Dah siap tulis? Dah siap tulis dah lama, cuma terbitnya lambat. Terbitnya bulan 11 nanti kot, itulah. So yang sekarang saya tengah tulis still action. Action tapi saya nak, sebab saya tak tulis dengan Iman kan, so saya tak ada restriction, saya saja nak buat dia gore sikit. Yang Natalia tu Natalia. So macam saya kalau baca Athena 1 dengan 2, dia akan kenal lah. Bukanlah kenal, maksudnya dia tahulah Natalia tu. So yang ni saya bawa ke belakang, siapa Natalia ni sebelum dia bertemu dengan Athena. So saya cakap dia ni Natalia. Oh ya ke? Terima kasih. So dia adalah pembunuh saya cakap pembunuh konvensional. So macam ni life dia lah. So saya cuba nak masuk dunia mafia ke gitulah kot. Dendam Natalia. Dekat Wattpad. Boleh baca free je. Okey. Menarik. Baik, kita pun sebenarnya dah lebih 10.30 ni. Saya dalam sesi ni saya nak hadkan 10.30 adalah the limit. Jadi kata-kata terakhir daripada Husna dan Syarahu untuk kita wrap up sesi kita malam ini. Silakan, siapa nak mula dulu? Una lah, sebab tadi ada Syarahu kan. Kata-kata akhir. Selepas sesi rakaman ni, harapnya ada yang mencatat nota rekomendasi buku. Sebab macam saya sendiri, saya amat tertarik dengan buku yang diceritakan oleh si Syarahu dengan buku Iman yang sebut tadi, apa? Kimi no Nawa. Saya nak cari balik. Sebab actually ada banyak lagi buku yang saya belum explore dan melalui sesi ni, macam yang Iman cakap tadi lah, saya boleh dapat lagi rekomendasi buku yang saya dapat agak yang ini kena dengan jiwa saya. Betul. Okey, Syarahu? Tak tahu nak cakap apa. Apa yang saya nak cakap, jagalah kesihatan mental. So dari tadi saya cakap tentang topik ni saya champion sikit. Saya rasa macam
membaca buku ni, membaca novel lah especially, dia macam bagi kita satu escapism lah. Macam mana? Bunyi macam negatif, escapism. Dia macam bagi kita bila kita tengah serabut, dia boleh menjadi pada orang dan tak jadi pada orang jugalah. Tapi kalau nak try boleh lah. Maksud saya it's not one size fits all kan. So macam membaca buku ni kalau saya, dia macam kalau saya tengah serabut gila, bila saya tengah serabut, marah, sedih, betul lah baca Quran tu menenangkan. Tapi saya tak suka membaca Quran dalam keadaan saya terlampau marah, dalam keadaan saya terlampau sedih. Saya rasa personally lah, saya rasa macam kurang beradab dan macam depends lah. Kalau sedih, yalah kot terus baca Quran. Tapi kalau tengah marah, saya rasa kena let go dulu perasaan tu supaya bila saya baca Quran tu saya boleh dapat lah isi Al-Quran tu nak cakap pasal apa. So macam antara yang saya buat selain main game dengan lagu tu, saya macam escape sekejap lah ke dunia novel ke gitu. Biasa saya cari novel yang lucu lah kalau nak cepat sikit rasa stres tu. But basically macam habit baca buku, habit menulis ni adalah aktiviti yang bagus lah untuk kita belajar manage emosi kita. Baik, betul. Terima kasih. Baik, itulah sesi episod ke-6 kita pada malam ini, iaitu penulis wanita kegemaran anda. Dan kita ada 4 penulis ataupun novel yang dikongsikan oleh Una sebentar tadi, dan kita juga ada 5 penulis ataupun novel yang dikongsikan ataupun buku yang dikongsikan oleh Syarahul sebentar tadi. Jadi kepada anda, kalau anda nak tengok episod-episod yang sebelum ini, boleh pergi pada saya punya YouTube channel, Wei Nak Baca Apa Ini, pergi pada playlist Malaysia Baca Apa Hari Ini. Kita dah ada, termasuk hari ini, kita dah ada 6 episod untuk episod Bola Bicara Buku, dan anda boleh lihat rakaman-rakaman episod sebelum ni di sana. Jadi kepada Una dan juga kepada Syarahul, mungkin lepas ni boleh kongsikan gambar ataupun senarai buku-buku yang kalian dah kongsikan untuk pengetahuan para pembaca di luar sana pula. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Husna, penulis Psychic, dan Aurora, dan juga kepada Syarahul, penulis Projek Athena, kerana bersama kita pada malam ini selama 1 jam setengah untuk berkongsi tentang pengalaman mereka, tentang perasaan mereka, tentang POV mereka, tentang buku-buku yang telah mereka baca. Dan saya pun sebagai host, saya banyak belajar daripada mereka. Jadi itu sahaja untuk malam ini. Saya Imanin Hakim, host anda untuk Malaysia Baca Apa Hari Ini. Sehingga kita bertemu untuk episod ke-7 pula di bulan Julai, Sabtu terakhir bulan Julai nanti. Jadi terima kasih kepada semua. Selamat malam dan selamat membaca. Saya akan end sesi kita. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih mendengar. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.